Langsung dari Sabah juga membawakan perkembangan menjelang hari penamaan calon pilihan raya umum DUN Sabah esok. Terus saja bersama Imran Azmi Rosli di sana. Silakan. Terima kasih Swaida. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Barisan Nasional BN, Perikatan Nasional PN dan Parti Bersatu Sabah PBS secara konsensus bersetuju mengelak pertemuan calon dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sabah ke-16 ini. Pengerusi BN Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan semua parti juga bersetuju membentuk solidariti bagi menghadapi pilihan raya ini. Menurut Datuk Zahid, berdasarkan pengumuman calon BN dan PN semalam terdapat pertembungan sesama sendiri di beberapa kawasan. Bagaimanapun ia akan diselesaikan dengan segera. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri perjumpaan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama pemimpin BN, PN dan PBS di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Zahid berkata BN, PN dan PBS juga bersetuju melancarkan aku janji secara bersama atas dasar solidariti pada Hari Malaysia 16 September. Turut dipersetujui koordinasi bersama gerak kerja parti terutama jentera kempen pilihan raya bagi memastikan keselarasan dan kepaduan dalam menghadapi PRU DUN Sabah ke-16. Parti Bersatu Sabah PBS mempunyai keyakinan partinya mempunyai barisan calon yang berpotensi tinggi untuk menang. Timbalan Presidennya, Datuk Seri Radin Maleh menjelaskan demikian ketika bercakap kepada media semasa mengumumkan calon dan manifesto di Ibu Pejabat PBS di Penampang. PBS akan bertanding di 15 kawasan pada pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri DUN Sabah kali ini. We are cooperating with each other within the Perikatan Nasional. So for PBS, in fact, we should not be clash antara satu sama lain because the main intention in this election is to win. PBS memang ada beberapa bahagian ataupun kerusi yang kita rasa kuat di kawasan itu, maka kita rasa kita mesti fill our own candidates. Datuk Seri Radin sendiri bakal mempertahankan kerusi N42 DUN Melalap. Selain DUN tersebut, PBS turut meletakkan calon antaranya di DUN Tamparuli, Kiulu, Inanam dan Kundasang. Dalam pada itu, Parti Keadilan Rakyat PKR mengumumkan bertanding di 7 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dalam pilihan raya umum PRU DUN Sabah ke-16. Pengerusi PKR Sabah, Datuk Christina Liu, mengumumkannya di Penampang dalam satu sidang media. Beliau turut bertanding di DUN Api-Api. DUN Sabah mempunyai 73 kerusi dengan pertambahan 13 kerusi baharu. Persiapan akhir bagi hari penamaan calon PRU DUN Sabah ke-16 esok giat dijalankan di semua 64 pusat penamaan calon seluruh negeri. Bagi DUN N12 Sulaman dalam Parlimen Tuaran, persediaan proses penamaan calon berjalan lancar dan telah mencapai 95%. Tiga lagi kawasan DUN dalam Parlimen Tuaran ialah DUN Baharu N13 Pantai Dalit, N14 Tamparuli dan N15 Kiulu. Pusat penamaan calon bagi DUN Sulaman ialah Dewan Seri Sulaman. Jumlah pemilih berdaftar di kawasan berkenaan adalah seramai 11,711 orang. Bagi pilihan raya kali ini terdapat 7 daerah mengundi iaitu Penimbawan, Surusup, Kindu, Indai, Batangan, Tambalang dan baru-baru melibatkan 30 lokaliti di DUN berkenaan. Esok dijangka seramai 65 anggota keselamatan meliputi 35 PDRM dan 30 rela ditugaskan mengawal keselamatan. Setakat ini 3 calon telah diumumkan akan bertanding di DUN Sulaman, masing-masing mewakili Bersatu, Warisan dan Parti Cinta Sabah. Bagi Parlimen P170 Tuaran, jumlah pemilih berdaftar ialah 58,286 orang. Sementara itu, persiapan juga giat dijalankan di Dewan Seri Libaran yang merupakan pusat penamaan calon bagi kawasan Parlimen P184 Libaran melibatkan DUN Baharu, N51 Sungai Manila dan N52 Sungai Sibuga.
Pegawai Pengurus Pilihan Raya Kawasan Dewan Undangan Negeri N51 Sungai Manila, Muhammad Nazri Pintal berkata, pihaknya akan memastikan semua kemudahan yang terdapat di pusat penamaan berkenaan dalam keadaan terbaik, termasuk pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Sekarang kita dalam persiapan yang akhir dan kita sudah bersedia untuk penamaan calon esok. Kita masih tertakluk dengan SOP KKM lah dan kita akan patuhi dan kita nasihatkan kepada calon-calon dan orang ramai untuk sentiasa mematuhi SOP KKM. Beliau ditemui RTM selepas meninjau persiapan akhir pusat penamaan calon Parlimen P184 Libaran di Sandakan. Ketiga-tiga kawasan DUN berkenaan mempunyai 48,543 pemilih berdaftar. Aliran trafik di sepanjang Jalan UMS dan Jalan Sepanggar, Kota Kinabalu bakal lebih lancar dan selamat apabila laluan tersebut siap dinaik taraf pada Januari 2022. Buat masa ini, kesesakan aliran trafik laluan utama Bandaraya Kota Kinabalu ini mencapai Level of Service LOS tahap F, iaitu tahap tertinggi di 4 persimpangan sepanjang laluan tersebut. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadila Yusof meninjau projek naik taraf berkenaan yang kini siap 50.68%, iaitu 5% lewat disebabkan proses pengambilan balik tanah dan utiliti. Projek bernilai RM357 juta ini melibatkan pelebaran jalan 4 lorong 2 hala kepada 6 lorong 2 hala melibatkan jalan UMS sepanjang 7.1 km dan jalan Sepanggar 1 km. Turut dilaksanakan pembinaan 4 persimpangan bertingkat iaitu persimpangan Jalan Kingfisher, Jalan UMS, persimpangan Rampayan dan Jalan Sepanggar serta pembinaan 2 jambatan di Sungai Rampayan dan Sungai Gudon. Bancian pada tahun 2016 yang dijalankan selama 12 jam mendapati jumlah kenderaan melalui laluan tersebut untuk kedua-dua hala ialah sebanyak 56,000 kenderaan. Terdahulu, Datuk Fadila turut melawat kilang penghasilan SBG yang digunakan untuk pembinaan 3 daripada 4 persimpangan berdekatan persimpangan Rampayan di atas tanah berkeluasan 3.23 hektar. Kilang ini mempunyai 4 acuan SBG untuk menghasilkan 610 unit SBG sepanjang tempoh projek dilaksanakan. Baik saudara, sekian bahan berita dari Sabah petang ini. Bersama mencegah COVID-19, lindungi keluarga, sentiasa pantau status kesihatan. Kembali bersama Suhaida di Angkasa Puri. Silakan Suhaida. Baik, terima kasih Imran dengan perkembangan tersebut.